Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anusna binti Azman dan sekarang saya akan menerangkan laporan projek kami iaitu projek ekspresi, penulinan serta pencirian jin bromelain rekombinan dari Ananas Commerces. Jadi projek kami dianggotai oleh Fatih Farisha binti Azmadi sebagai ahli penyelidikan, Nur Hidayah binti Nordin sebagai pakar penulinan, saya sendiri Anusna binti Azman sebagai enzimologi dan juga Siti Nurbaiyah binti Mat Air sebagai enzimologi. Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai Ananas Commerces. Ia merupakan nama saintifik bagi sejenis tumbuhan iaitu nenas yang merupakan satu tanaman tropika dan tergolong dalam keluarga Bromeliaceae. Terdapat satu enzim yang boleh dijumpai di dalam nenas, terutamanya di bahagian empuluh iaitu enzim bromelain. Bromelain terdiri daripada enzim proteolitik yang mengandungi sulfhydryl, acarase, peroxidase, cellulase, perencap protease dan banyak lagi. Bromelain ini banyak dikomersialkan dalam sektor makanan dan minuman seperti dalam industri penghasilan daging proses. Bromelain juga banyak memberi manfaat kepada bidang terapeutik seperti untuk rawatan bronkitis, sinusitis dan sebagainya. Sekarang saya akan menerangkan sedikit dan secara ringkas tentang projek kami. Projek ini merupakan lanjutan kepada kejayaan Judd et al. Dalam mengekspresikan jin bromelain buah nenas ke dalam sejenis tumbuhan iaitu Brassica rapa. Jadi projek kami adalah untuk mengekspresikan jin bromelain ke dalam organisma prokariot iaitu E. coli. Projek ini juga adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri yang ada pada enzim bromelain selepas satu langkah penulinan. Bahan yang diperlukan untuk projek kami ialah nenas iaitu baka Ananas Commerces N36 yang boleh diperolehi dari Mardi Klang. Kaedah yang digunakan bagi tujuan penulinan bromelain adalah seperti pemecahan sel menggunakan penimbal lysis dan juga FPLC iaitu Fast Protein Liquid Chromatography. Bagi tujuan pencirian enzim pula, kaedah yang digunakan adalah untuk mengukur enzim aktiviti, pH dan suhu optimal serta kesan perencat. Kaedah dan teknik ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut selepas ini oleh ahli kumpulan yang lain. Hasil dari projek kami, jin bromelain berjaya diekspresikan ke dalam E. coli dan terdapat beberapa ciri serta potensi enzim bromelain yang telah dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah Nordin dan saya akan membincangkan teknik-teknik yang digunakan dalam projek kami. Kami fokuskan kepada dua bahagian iaitu penulinan dan pencirian enzim bromelain rekombinan. Penulinan melibatkan pengekstrakan, pengemparan dan fast protein liquid chromatography. Manakala pencirian pula melibatkan aktiviti enzim dengan menggunakan kaedah spektrofotometri dan pitrimetrik, asai penentuan pH dan suhu optimal serta asai penentuan kesan perencat. Proses penilaian enzim dimulakan dengan pengekstrakan melalui penggunaan penimbal lysis untuk menyediakan lisat sel. Kemudian lisat sel diempar pada kelajuan 10,000 rpm untuk 30 minit pada suhu 4 darjah Celsius. Hasil supernatan daripada pengemparan ini kemudiannya dimuatkan ke dalam turus logam nikel NiNTA. Langkah ini dapat digunakan dengan efisien kerana enzim bromelain rekombinan mempunyai penanda polihistidina yang mengikat kuat pada turus tersebut. Imidazol berkepekatan tinggi digunakan untuk membasuh keluar enzim tersebut. Dengan satu langkah sahaja kami memperoleh hasil enzim yang tinggi keturunannya. Sekarang kita akan melihat ringkasan proses pencirian enzim. Bagi aktiviti enzim terdapat dua kaedah iaitu kaedah spektrofotometri dan pitrimetri. Kaedah spektrofotometri menggunakan substrat LNPE yang akan dicernakan oleh enzim bromelain rekombinan untuk menghasilkan P-nitrophenol. P-nitrophenol ini kemudiannya akan dikesan dengan bacaan penyerapan 340 nanometer. Kaedah pitrimetrik pula menggunakan asal pencernaan gelatin dan diukur dalam GDU atau Gelatin Digestion Unit. GDU mengukur jumlah pembebasan amino nitrogen dalam aktiviti enzim dalam jangka masa tertentu di bawah keadaan asal. Bagi pengukuran pH optimal, ia diukur dengan mengubah pH penimbal dari pH 1 hingga 10 dengan suhu yang malar iaitu 25 darjah Celsius. Manakala pengukuran suhu optimal pula diuji dalam julat 15 hingga 65 darjah Celsius dengan pH malar 4.5. Kami juga telah menguji kesan perencat setelah memperoleh pH dan suhu optimal. Untuk tujuan ini, kami menggunakan perencat proteis
E64. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai keistimewaan dan potensi bromelain. Aktiviti optimum bromelain adalah pada pH sekitar 6.8 hingga 9.0. Selain itu, suhu optimum bagi aktiviti bromelain adalah pada sekitar 55 darjah Celsius dan bromelain rekombinant adalah lebih stabil dengan kehadiran protease E64. Enzim bromelain dapat digunakan pada beberapa bidang industri, antaranya adalah dalam industri roti. Bromelain dapat meningkatkan ketelarutan, merehatkan dough dan mengelakkan dough daripada mengecut. Ia juga dapat menghasilkan tepung hipoalergik kepada pesakit yang mempunyai alahan terhadap gandum. Penggunaan bromelain dalam industri tekstil adalah lebih efektif dalam mengurangkan masa pelembutan. Kajian menunjukkan rawatan awal sutera menggunakan bromelain dapat meningkatkan kualiti dan menyingkirkan benda asing. Bromelain juga dapat meningkatkan pengeluaran serta menjimatkan tenaga. Untuk industri kosmetik, bromelain merupakan bahan aktif yang dapat mengurangkan masalah kulit seperti kulit kering, jerawat dan kedutan. Ia juga dapat mengurangkan kesan kulit lebam dan pembekakan pada kulit selepas rawatan atau pembedahan. Seterusnya, dalam proses melunakkan daging, rawatan bromelain hingga 20% menyebabkan protolisis terhadap daging lembu, ayam dan sotong. Bromelain boleh menggantikan asid hidroklorik sebagai ejen hidrolisis untuk daging tiram dalam penghasilan sos tiram. Akhir sekali adalah dalam makanan haiwan ternakan. Bromelain digunakan untuk anggaran degradasi protein dalam mijirin, jerami, kepekatan protein dan makanan ternakan dalam haiwan ruminan. Laporan kewangan untuk penyelidikan kami, bahan utama yang kami perlukan adalah ongkron nanas yang segar dan matang daripada Mardiklang yang berharga RM10 untuk 3 biji. Dalam penyelidikan kami melakukan eksperimen pengklonan gen bromelain yang memerlukan bahan seperti sepasang primer untuk polymerase transkriptase terbalik, RNase plant mini kit untuk pengasihan RNA dan juga superscript 3 reverse transcriptase kit dan vector PENTR cloning kit yang dibeli daripada Invitrogen USA. Jumlah keseluruhan untuk eksperimen ini ialah RM9,323.24. Seterusnya untuk eksperimen pengekspresan, kami memerlukan vektor PDEST17 LR colonase 2 enzim mixture dan juga E. coli yang kompeten. Kami juga memerlukan kaldu LP dan juga 0.2% LR Venus. Untuk purifikasi bromelain rekombinant pula, kami memerlukan kolom NINTA, penimbal lysis dan penimbal elusi dan juga teknik FLPC iaitu Fast Protein Liquid Chromatography dan anggaran jumlah keseluruhan eksperimen ini ialah sebanyak RM6,905.67. Untuk eksperimen Western blot, kami memerlukan rapid assay, penyediaan STS page, penimbal TBST, 5% sebut susu kering, antibody anti-bromelain RNAP, alkaline phosphatase conjugated good anti-rabies secondary antibody dan keseluruhan untuk eksperimen ini adalah sebanyak RM5,225.74. Bagi aktiviti enzimatik bromelain rekombinant ke elektrolytik, bahan yang diperlukan adalah gelatin, NaOH, H2O2 dan formaldehyde. Keseluruhan bahan-bahan ini berharga RM1,719.21. Manakala untuk kaedah spektrofotometri yang memerlukan penimbal natrium asetik, kalium klorida, L-cysteine dan juga analog substrate LNPE dan potash perencai. Manakala alatan yang diperlukan ialah dapat berbaca mikro. Keseluruhan bahan dan alatan ini adalah berjumlah RM5,377.46. Bagi kestabilan termal, alatan yang diperlukan adalah DSC dan pengering beku yang berjumlah sekitar RM217,225.36. Seterusnya, kewangan tambahan yang kami perlukan ialah dalam melanjutkan penyelidikan kami ke arah kestabilan penyimpanan bromelain rekombinant yang memerlukan kaedah penggunaan enzim dan juga formulasi cecair. Untuk penggunaan enzim, kami akan memerangkapkan enzim ini di sokongan atau matriks yang berbeza untuk mengurangkan tindak balas antara enzim. Hal ini akan meningkatkan kestabilannya dan seterusnya formulasi cecair adalah untuk menyediakan persekitaran optimum bagi enzim untuk kekalkan kestabilan
kestabilannya sewaktu penyimpanan. Harga yang kami anggarkan ialah dalam sekitar RM1,222.38.